Hati kuntum tumbuh melata, sayang merpah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke video pembentangan tugasan berkumpulan oleh kami pelajar-pelajar BPM Kumpulan 1. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan oleh Puan Farihah dalam sepanjang 4 minggu kelas, 4 minggu pertemuan bagi semester 1 intake Januari 2022. Jadi pembentangan ini untuk subjek GMGA 1013 asas pentadbiran awal yang telah dikeluarkan oleh Puan Farihah sendiri. Jadi tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami, kumpulan 1 ialah pihak berkuasa tempatan di Malaysia. Slide dan juga video ini telah dilaksanakan oleh Encik Muhammad Azinuddin bin Jufri, Encik Muhammad Syahril bin Abu Daha, saya Nurhana binti Zamaluddin bernombor matrik 290213, ditemani dan diiringi oleh Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Sabri, serta Encik Muhammad Zulkifli bin Samsudin. Jadi diharap pembentangan video kami kali ini dapat memenuhi segala objektif yang telah ditetapkan di dalam perancangan akademik GMGA 1013 Asas Pentadbiran Awam. Jadi saya ingin menerangkan tajuk yang seterusnya. Pihak berkuasa tempatan ataupun lebih dikenali sebagai PBT telah diwujudkan di bawah Kerajaan Tempatan tahun 1976. Antara tujuan yang telah ditubuhkan ialah untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mengambil bahagian dalam pengurusan kawasan-kawasan yang dikenali oleh mereka. Sejarah perkembangan kerajaan tempatan ataupun sejarah PBT menurut Malcolm W.N. Norris tahun 1989, kerajaan tempatan di semenanjung Malaysia merujuk kepada kerajaan di kawasan bandar, gua bandar atau gabungan kedua-dua kawasan ini dan terletak di bawah bidang kuasa negeri. Seperti mana yang saya telah sebutkan di atas pengenalan tadi, penubuhan PBT juga bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan mengambil bahagian dalam pentadbiran mereka sendiri. Langkah ini juga bertujuan bagi memastikan segala keputusan dapat dibuat dengan cepat dan selaras dengan kehendak penduduk-penduduk tempatan. Sekian, itu sajalah pengenalan saya. Saya serahkan semula sesi ini kepada Encik Muhammad Zulkifli untuk tajuk yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli bin Samsudin, nombor matrik 290484. Objektif untuk pihak berkuasa kerajaan tempatan yang pertama, memastikan masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera dan memastikan kelestarian masyarakat dengan melaksanakan tugas. Yang kedua, menjalankan tugas merancang, mengawal perancangan dengan lancar dan memberi servis perkhidmatan yang adil, cekap dan tulus. Yang ketiga, memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran kawasan mereka. Contoh objektif pihak berkuasa kerajaan tempatan. Yang pertama, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang kedua, Majlis Perbandaran Subanjaya. Dan yang terakhir, Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan lain-lain lagi. Untuk pentadbiran dan fungsi kerajaan tempatan, yang pertama diketuai Datuk Bandar, diikuti Ketua Eksekutif Dewan Majlis Bandaraya. Yang kedua diketuai Yang di-Pertua, diikuti Majlis Perbandaran. Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Datuk Bandar atau Yang di-Pertua dan ahli majlis dilantik oleh kerajaan negeri bagi tempoh tidak melebihi 3 tahun. Yang kedua, bilangan ahli antara 8 hingga 24 orang. Seterusnya, Majlis Daerah, Ketua Yang di-Pertua. Yang kedua, bilangan ahli antara 8 hingga 12 orang. Jawatan Yang di-Pertua disandang oleh pegawai daerah. Seterusnya, fungsi penguasaan tempatan. Mengawal pembangunan tanah dan bangunan dalam kawasan pentadbirannya. Terusnya, memberi perkhidmatan sanitari
dan pembersihan seperti memungut sampah, mencuci longkang dan memotong rumput. Seterusnya, mengawal kesihatan awam, mengurus pasar dan gerai serta cukai seperti cukai pitu dan bayaran letak kereta. Yang seterusnya, membina dan menyelenggarakan kemudahan awam dan rekreasi seperti taman awam, kolam renang, padang permainan. Dan yang terakhir, membina, menyelenggara dan membaiki jalan awam, pembetongan parit dan saluran air. Sekian sahaja objektif dan fungsi pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azimuddin Jufri, nombor metrik 290187, akan membentangkan tugasan kumpulan GMJA 1013 bertajuk mengenai cabaran pihak berkuasa tempatan dan masalah yang dihadapi. Cabaran pihak berkuasa tempatan yang pertama adalah agensi pengurusan tempatan tersebut mempunyai hubung kait dengan aktiviti seharian masyarakat, antaranya berkaitan kemudahan awam, pelesenan tapak niaga, pencukaian, permit perniagaan dan lain-lain lagi. Antara isu yang dihadapi sebelum ini adalah campur tangan politik dalam pelantikan ahli majlis. Seterusnya, keadaan ekonomi yang tidak stabil juga memberi kesan kepada pihak berkuasa tempatan. Masalah yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan pula antaranya adalah isu penjaja tidak berlesen, pertindihan kuasa pihak berkuasa tempatan seperti polis dan PBT, sumber kewangan dan peruntukan yang terhad oleh kerajaan tempatan untuk kerja perbaikan infrastruktur di kawasan yang terlibat, dan isu pencemaran alam sekitar yang berlaku di beberapa tempat. Sekian, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya ucapkan. Saya Muhammad Faisal bin Muhammad Sabri, nombor metrik 290158, merupakan salah seorang pelajar PCUM PJJ Kampus Kuala Lumpur semester 1 tahun 2022, akan membentangkan tugasan kumpulan GMGA 1013 mengenai cadangan dan penambahbaikan terhadap isu dan cabaran yang dialami oleh pihak PBT seperti yang dibentangkan oleh saudara Muhammad Azinuddin yang bijaksana. Berkenaan isu campur tangan ahli politik dalam pelantikan ahli majlis, kami bercadang agar sistem pelantikan ini harus dirombak semula dengan adil dan saksama, tanpa ada unsur yang tidak sihat seperti kroni sesama ahli majlis bertepatan dengan kemahuan penduduk tempatan tanpa mengira parti politik yang menerajui kawasan tersebut demi kesejahteraan masyarakat penduduk setempat. Antara cadangan dan penambahbaikan bagi isu sumber kewangan dan peruntukan yang terhad oleh kerajaan tempatan untuk kerja pembaikan infrastruktur di kawasan yang terlibat adalah pihak PBT harus mengurat langkah dengan menggandakan lagi usaha sama dan berkolaborasi dengan pihak luar dengan tujuan mampu memberikan perkhidmatan yang berkesan. Di samping agar perbelanjaan tidak hanya bergantung dari kutipan cukai dari penduduk tempatan dan dana dari kerajaan negeri dan persekutuan sahaja. Manakala isu pencemaran alam sekitar, kami sebulat suara mencadangkan agar pihak PBT seharusnya berganding bahu dan saling bekerjasama dengan lain-lain agensi, tidak kira sama dari persekutuan dan negeri atau dari badan bukan kerajaan yakni NGO, melalui penghayatan nilai mesra dan pembentukan budaya bersama penduduk tempatan untuk menyelesaikan isu ini dengan mengadakan kempen kesedaran dan meningkatkan pendidikan berkaitan alam sekitar dan program alam sekitar. Selain itu, pihak tempatan harus mengambil inisiatif dengan melaksanakan konsep kawasan hijau dan kejiranan hijau seperti memperbanyakkan menanam pokok di kawasan perumahan, bandar atau pekan dan kawasan pejabat pentadbiran, dan menggalakkan penggunaan yang meluas kepada masyarakat terhadap teknologi hijau yang mana dapat mengurangkan peningkatan suhu di kawasan tersebut seperti yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan daerah Shah Alam sejajar dengan wawasan Bandaraya Shah Alam iaitu bandar rendah karbon.
Selain itu, pihak berkuasa tempatan harus mengambil tindakan proaktif dengan menghubungkan satu organisasi secara sukarela yang memberi pengetahuan kepada warga penduduk tempatan berkaitan memulih dan memelihara sungai di kawasan masing-masing, selain bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar dengan mewajibkan sistem pembentungan dan perangkap sampah di setiap parit atau longkang sebelum disalurkan ke dalam sungai sebagai salah satu usaha dalam menyelesaikan masalah pencemaran air sekaligus dapat menyelesaikan isu persekitaran yang dihadapi oleh agensi di Saban hari ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif bin Abu Daha, nombor metrik 290415, akan membuat kesimpulan tentang tajuk kita hari ini, pihak berkuasa tempatan. Okey, apa yang saya dapat simpulkan dalam pihak berkuasa tempatan ini adalah mereka berperanan untuk memainkan peranan dalam mengawal, memantau dan menguatkuasakan perundangan pembangunan tanah dan supaya pembangunan yang dilaksanakan di negara ini dapat berjalan dengan lancar dan berhemah, sistematik dan mengikut keperluan. So, dengan adanya pihak berkuasa tempatan, isu-isu masalah penjaja yang tiada lesen, isu-isu bayar cukai yang tidak mengikut undang-undang dapat diselesaikan dengan adanya pihak berkuasa tempatan. Okey, itu sahaja yang saya dapat simpulkan dalam tajuk kita, pihak berkuasa tempatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas pembentangan ahli-ahli kumpulan 1. Okay, dengan itu kami berharap pembentangan tugas kali ini untuk subjek GMJA 1013 dapat mencapai segala objektif yang telah ditetapkan di dalam perancangan akademik dan juga dikelolakan oleh Puan Fariha. Dengan itu saya akhiri pembentangan tugasan berkumpulan pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.